Baik, itulah tadi isi hati rakyat. Setiap lapisan masyarakat pastinya ada harapan terhadap bajet 2023 ini. Dan saya suka antara intipati yang dipertengahkan, iaitu resesi global. Perkara yang sedang yang akan dijangka berlaku. Dan kita sepatutnya tidak boleh menutup sebelah mata yang ini adalah antara keadaan situasi yang tegang yang akan dihadapi oleh setiap negara di dunia ini. Ya, betul-betul. Okey, jadi untuk bercakap dengan lebih panjang lagi berkaitan dengan bajet 2023, apakah jangkaan untuk rakyat? Terus saja kita bersama dengan tetamu undangan kita. Kalau cerita pasal bajet ni, alhamdulillah, tiap-tiap tahun buka ini saja. Inilah orangnya. Sebab apa? Sebab ini antara orang yang paling layak lah kan pakar kita tentang bajet ini. Kita bersama dengan Profesor Madya, Teknologis Dr. Anwar Shah Bali Muhammad, Profesor Madya, Sekolah Perniagaan dan Ekonomi, Universiti Putra Malaysia. Assalamualaikum Doktor, terima kasih datang. Assalamualaikum, terima kasih jumpa saya, Fazli, Sofia. Sama-sama. Okey, sebelum kita nak bercakap tentang bajet jangkaan untuk rakyat ini, tadi di permulaannya tadi pun kami dah pun kongsikan berkemungkinan besar besok Yang Berhormat Perdana Menteri kita akan menghadap Yang di-Pertuan Agong bagi memohon berkenan baginda untuk membubarkan parlimen. Jadi apa yang diperkatakan tadi, anda kata kalau berlakunya pembubaran parlimen ini berkemungkinan besar bajet 2023 nanti itu mungkin akan berlaku anjakan dan sebagainya lah. Jadi pandangan Doktor. Okey Fazli, kalau kita lihat semula apa yang berlaku di dalam bajet 2023, terdapat satu pusingan yang perlu diselesaikan untuk membolehkan bajet ini dilaksanakan. Yang pertama bermula hari Jumaat ini, iaitu pembentangan bajet 2023. Yang kedua adalah perbahasan ahli parlimen, tidak kira kerajaan maupun pembangkang. Dan yang ketiga pengundian dan juga bajet itu diluluskan. Kita tidak pasti 100% kali ini bajet boleh melengkapkan pusingan ini. Tapi saya mengharapkan agar kerajaan dapat membentangkan belanjawan pada Jumaat ini dan seterusnya dibahaskan dan juga diluluskan untuk kepentingan rakyat. Dan mutakhir ini kita dapati sebagaimana disebut oleh Fazli tadi, bahawa cuaca telah memberikan mesej dan kabar berita yang jelas pada ketika ini, di mana terdapat keperluan untuk kerajaan memberikan fokus pada isu semasa pada ketika ini, iaitu krisis bencana alam, khususnya banjir yang boleh berlaku bila-bila masa. Dan signal ataupun juga indikatornya berlaku semalam di negeri saya, di Ipoh, Perak. Berlakunya banjir di situ. Sebelum ini berlaku di Kulai, Johor. Ini indikator yang jelas menunjukkan bahawa kerajaan perlu memfokuskan isu ini, dan juga kenapa isu krisis banjir ini begitu penting. Ia boleh menjejaskan ekonomi negara. Dan ia juga boleh menjejaskan dari sisi pengeluaran barangan yang berkemungkinan akan meningkatkan harga barang itu sendiri disebabkan oleh pengurusan banjir. Jadi itu saya punya harapan kepada kerajaan pada ketika ini, fokus utama dapat melengkapkan bajet itu untuk kepentingan rakyat. Jadi saya menghandaruh harapan yang besar agar ia dapat dilaksanakan supaya ianya dapat membantu kita untuk mengawal dari segi dua krisis yang saya sebut tadi, krisis bencana alam banjir dan krisis ekonomi yang boleh berlaku serentak. Kalau kita merujuk semula kan dalam beberapa negara lain, negara maju dan sebagainya, pemerintahan yang konsisten, yang stabil dan mementingkan rakyat dulu adalah antara salah satunya melihat faktor bencana alam yang dikendalikan dengan baik, kerana ini berkait rapat dan secara khususnya kepada rakyat kita. Dan kita menyentuh tentang bajet 2023 ini kan, kita mengharapkan satu peningkatan yang cukup bagus dari setiap aspek ekonomi. Sebab kita terkesan setiap lapis masyarakat. Dan mungkin Doktor sendiri boleh kongsikan apakah kesan ataupun yang boleh kita jangkakan selepas bajet 2023 dibentangkan jika ia take place lah ataupun berlaku. Sofia, kalau kita lihat semula perbandingan antara belanjawan 2022 dan ekspektasi rakyat kepada belanjawan 2023. Kita dapati dalam belanjawan 2022, belanjawan itu ataupun bajet itu adalah yang terbesar, iaitu 322.1 bilion. Dan belanjawan itu dibahagikan kepada bajet mengurus, iaitu belanja mengurus sekitar 233.5 bilion dan belanja pembangunan itu 75.6 bilion. Tapi dia ada satu lagi tahun ini yang tahun lepas diumumkan, iaitu dana COVID sekitar 23 bilion untuk membantu menguruskan krisis COVID pada ketika itu. Dan kita boleh menjangkakan bahawa belanjawan ataupun bajet 2023 ini lebih besar daripada 332.10 bilion, iaitu sekitar 350 bilion dan ke atas. Disebabkan oleh apa yang berlaku pada ketika ini adalah walaupun krisis COVID telah berlalu, tapi krisis lain mengambil tempat. Dari krisis iaitu krisis makanan yang begitu besar impaknya disebabkan oleh isu kenaikan harga barang yang menyebabkan berlakunya peningkatan subsidi itu sendiri. Kalau kita ambil kira, subsidi telah meningkat secara signifikan itu sendiri, yang mana pada tahun ini
kerajaan telah membelanja hampir 70 ke 80 bilion. Telah dan akan membelanja 70 ke 80 bilion untuk mengawal harga barang daripada naik. Disebabkan itu, inflasi negara kita pada ketika ini adalah antara terendah di dunia, iaitu 4.7%. Di United States pun inflasi dia pada Mei tanpa hari adalah 8.6%. Kita 4.7%. Tanpa subsidi, tarik keluar subsidi, sebenarnya inflasi kita adalah 10.6%. Jadi krisis dia semakin besar. Dan kalau kita fokus bajet 2022 tempoh hari, pertanian dan industri makanan hanya diperuntukkan 4.82 bilion. Saya menjangkakan pada belanjawan 2023 ni, industri ini atau bidang ini akan diberikan fokus kepada rakyat, khususnya kerajaan, untuk meningkatkan pertanian dan seterusnya mengawal harga barang itu sendiri. Doktor, kita nak bercakap tentang bajet untuk membantu kos sara hidup yang mungkin sedikit terbebanlah di kalangan setengah rakyat kita ini, dan kita juga nak bercakap tentang kawalan harga ni, Doktor. Tetapi kita dapat lihat dalam keadaan ekonomi semasa ini, kita harus macam memilih apakah yang perlu kita memberikan keutamaan terlebih dahulu untuk kita nak membantu rakyat kita ini, Doktor. Okey, yang pertama macam saya sebut tadi, kawalan terhadap kenaikan harga barang dan juga pengeluaran bahan mentah itu. Apa yang berlaku pada ketika ini adalah kerajaan dengan sebaik mungkin telah memberikan subsidi. Saya bagi satu contoh. Kerajaan memberikan subsidi kepada bahan api tahun ini, Jun tempoh hari, sekitar 5.8 bilion ringgit. Sekiranya tanpa subsidi ini, bil elektrik akan menaik secara signifikan. Sebab ia berlakunya peningkatan harga arang batu di seluruh dunia. Dan kita pun adalah negara yang mengimport arang batu. Jadi memang akan berlaku peningkatan di situ. Dan kita tidak pasti sejauh mana subsidi ini boleh bertahan tahun depan. Sebab ia semakin membesar. Dan juga berdasarkan kepada populasi kita semakin besar. Sebab itu, mekanisme pertama adalah bagaimana untuk membuat peralihan subsidi itu. Supaya kita tidak hanya bergantung di subsidi. Isu subsidi ini, Fazli, dia diterima oleh semua rakyat Malaysia sebahagian subsidi itu. Tak kira B40, M40, 20, semua orang menerima subsidi yang sama. Sebab itu, terdapat keperluan untuk melihat isi mekanisme pemberian subsidi itu supaya ianya memberikan fokus kepada B40 dan M40. Sebahagian besarnya boleh diberikan pengkhususan. Dan juga kalau kita ambil kira konteks dari segi pengeluaran barangan tu, contohnya saya bagi contoh, selain berlakunya banjir besar katakan. So kita harapkan tidak berlaku, tapi sekiranya berlaku banjir besar, maka krisisnya akan melebar. Kenaikan harga barang ni akan sukar dikawal sebab pengeluaran berkurangan. Dan kita negara yang banyak bergantung kepada barangan import. Dan dengan mata wang kita pada ketika ini tidak menunjukkan satu kukuh dari segi ringgit Malaysia itu, menyebabkan berlakunya pengeluaran lebih banyak duit untuk membeli barang-barang. Antara barang-barang yang subsidi adalah contohnya minyak masak, gula, tepung, LPG gas, bahan diesel, petrol 95. Petrol 95 ni semua orang dapat subsidi. B40, M40 dan T20. Mekanisme yang boleh dibuat adalah peralihan subsidi ni yang saya cadangkan, berlaku peralihan dalam bentuk mengkreditkan duit kepada kumpulan B40 dan M40 dan kreditkan dalam bentuk e-wallet ataupun melalui IC masing-masing. Kerajaan pernah buat tahun lepas melalui projek Prihatin Kasih. Sebab bila kerajaan salurkan duit tu kepada rakyat melalui e-wallet ataupun bantuan tunai melalui IC, hanya fokusnya untuk perkara-perkara ini saja. Iaitu yang terlibat dengan subsidi. Contohnya gula, beras, tepung, susu dan sebagainya, beras dan sebagainya, dan juga telur dan juga minyak petrol itu sendiri, dan juga bayar bil elektrik. Peralihan itu perlu berlaku sebab sampai satu masa kerajaan tidak boleh memberikan subsidi berterusan kepada semua pihak. Ini kita katakan bantuan yang bersasar, lebih berfokus. Antara yang menjadi persoalan juga, ya Doktor, kita melihat bajet 2023 ini juga ingin menyiapkan kita untuk mendepani sebarang kejutan sekalipun dari sudut ekonominya. Dan kita melihat berdasarkan apa yang sudah berlaku beberapa tahun yang lepas termasuk pandemik, semua golongan masyarakat T20 ke B40 semua akan terjejas juga. Jadi bagaimana doktor sendiri melihat negara kita mampu untuk memberikan ialah peruntukan bajet yang besar yang harapannya sehingga ke 350 bilion dan mencapai keseimbangan selepas itu dalam mengukuhkan ekonomi kita dalam tahun-tahun yang seterusnya? Adakah ia akan membebankan negara kita ataupun ini antara ada peruntukan
strategi tertentu untuk memastikan kita masih kukuh dari sudut ekonominya? Okey, kalau kita lihat tahun lepas kerajaan telah membentangkan bajet 2022, kerajaan telah memperkenalkan satu cukai nama cukai makmur itu sendiri. Dan juga berdasarkan kepada cukai yang ada pada ketika ini, anggarannya sekitar 170 bilion. Pendapatan cukai, dan yang bagusnya juga pada ketika ini harga minyak juga memberikan impak yang positif kepada income kerajaan sebab negara kita adalah pengeluar minyak. So kita akan ambil kira situ kemampuan kerajaan itu masih ada, dan juga pada tahun 2021 negara kita juga telah meningkatkan hutang berdasarkan KDNK 65%. Di situ ada ruang di situ yang membolehkan bajet itu boleh berlaku 350 bilion tu. Tapi isu dia ke mana bajet itu akan dihala. Yang pertamanya tadi saya sebut tadi adalah bantuan subsidi, cuma peralihan itu perlu berlaku. Yang kedua adalah perumahan. Saya selalu sebut bahawa banyak inisiatif kerajaan berkaitan dengan perumahan, terutama kepada orang muda, belia dan sebagainya, ingin membeli rumah. Isunya bukan insentif itu, Fazli. Bukan Sofia memberikan bantuan 20% diskaun. Isunya tidak mendapat kelulusan bank. Sekarang ni kalau berkurangan lah diskaun 20% pun, bila pemohon orang muda ni nak beli rumah, bank minta macam-macam. Macam-macam dokumen. Datang seminggu dua, permohonan ditolak. Dan kajian terbaru menunjukkan 51% orang muda di Malaysia ni tidak boleh membeli rumah. So kaedah yang saya nak cadangkan kepada kerajaan adalah bukan hanya melihat membeli rumah lah konsep mengambil loan bank dan beli. Salah satu kaedah adalah rent to own. Di mana kerajaan perlu memperluaskan konsep rent to own ni, sewa beli ni, yang mana menyewa seketika dan jadikan dia sebagai modal ataupun deposit untuk membeli rumah. Kita tidak laksanakan perkara rent to own ni sampai kesudah, Fazli. Lebih lagi sekarang lebih sukar untuk mendapat pinjaman bank. Dan juga inilah sebenarnya satu perkara yang penting untuk orang muda. Saya spesifik orang muda lah. Sebab apa orang muda ni banyak terjejas. Yang keduanya, disebabkan oleh tadi kita nak kurangkan subsidi itu, jadi akan berlaku juga kenaikan harga barang. Dengan banyak isu yang berlaku tadi, banjir sebagainya, boleh berlaku kenaikan harga barang. Apa yang perlu dibuat? Yang kedua, kita perlu buat production dalaman. Yang itu saya mencadangkan juga sekiranya bukan dalam sebolehnya kerajaan memberikan bantuan dari segi memberikan tanah milik kerajaan, persekutuan atau kerajaan negeri dengan kerjasama kerajaan negeri kepada mereka yang ingin mengusahakan tanaman khusus sayuran supaya dapat mengawal harga barang. Yang keduanya, saya rasa sudah sampai masanya kita kembali semula pada konsep membuka kedai runcit melalui koperasi. Sebab perlu ada lebih banyak kedai runcit, Fazli. Soalan saya, kita ada begitu banyak kedai Aceh, kedai runcit Aceh di Malaysia ni. Di dalam rumah saya tu, di depan rumah saya di Nilai tu, saya rasa ada 3-4 kedai runcit. Dan tidak ada kedai runcit yang tutup. Yang saya dah 10 tahun saya duduk, menunjukkan bahawa kedai runcit ni satu perkara yang penting untuk memastikan harga barang ni dapat dikawal melalui konsep kerjasama kerajaan dan koperasi. So itu antara yang saya nampak begitu penting lah. Selain daripada bantuan tunai itu sendiri yang perlu diberikan lah. Okey, sikit-sikit Doktor. Tadi sebab Doktor dah pun bercakap tentang cukai makmur tu, saya macam teringat, okey, cukai. Cukai ini juga antara perkara yang juga sering kali diperkatakan tentang bajet ini. Cukai makmur itu syarikat yang melebihi 300 juta ringgit dikenakan cukai dan sebagainya. Tapi ini untuk rakyat. Ada orang kata bahawa kalau kita ni golongan B40 terpaksa bayar cukai juga, M40 bayar cukai, P20 bayar cukai. Tapi kita guna perkara yang sama, fasiliti yang sama. Tetapi kadar cukai itu tetap sama sahaja. Dan komen Doktor, ada kata GST akan dibenarkan semula. Okey, jadi apa pandangan Doktor? Pandangan saya ada beberapa perkara yang perlu diambil kira. Pertamanya, pada pandangan saya, kerajaan perlu melihat dari segi bagaimana untuk harus diingat pada banyak ketika acap kali apa krisis pun ada orang yang mendapat manfaat. Ada orang bercerita gaji berkurang 2-3 ribu, ada orang cerita dapat 2 bilion. Tapi bila cerita gaji berkurangan 2-3 ribu ni, masih kena bayar cukai. Contoh 8 ribu masih. Yang dapat 2 bilion, tak kena cukai. So sebab itu pada pandangan saya, cukai ini perlu diberikan fokus kepada mereka yang boleh pendapatan luar biasa. Penekanan kepada mereka daripada duit itulah membantu kepada rakyat, bukan mengambil ataupun sebagian T20 M40 sebenarnya yang memberikan cukai dalam keadaan mereka pun income mereka pun cukup-cukup untuk keluarga mereka. So inilah sebenarnya saya nampak bahawa fokus utama kepada T20 yang luar biasa keuntungan dia. Keduanya, cukai ke atas saham juga, pegangan saham, penjualan saham itu, dan perlu dikenakan teks sebab mereka sebahagian sahamnya yang dia jual, transaction dia ada yang ratus juta. Di sinilah sebenarnya kerajaan memperoleh keuntungan, memberikan fokus kepada mereka yang berpendapatan tinggi, Fazli. Saya pada pandangan saya M40 dengan B40 ni kalau boleh
dikurangkan cukai untuk mereka membantu keluarga. Sebab pada ketika ini mereka juga berhadapan dengan masalah untuk barang-barang asas, makanan dan sebagainya. Contohnya Fazil, saya bagi satu contoh. Kalau kita ambil kira bila ada bercakap, contohnya ada anak 3 orang pergi sekolah. Seorang anak naik kenderaan RM200. Kalau 3 orang anak dah RM600. Kalau gaji RM4,000, RM600 habis ke kenderaan anak. Ya, sebenarnya B40 inilah sebenarnya yang sering kali meminta bantuan-bantuan daripada pihak kerajaan, khususnya pengeluaran khas, KUR SP dan sebagainya, golongan B40 ini. Dan juga M40 juga terkesan. Okey. Jadi terima kasih doktor. Sebenarnya banyak lagi yang doktor nak cakap tapi kita kesudahan masa. Dan insya-Allah besok juga kita nak bercakap tentang bajet 2023 ini, memfokuskan tentang perniagaan pula pada esok hari di Malaysia hari ini. Antara perspektif lain yang perlu kita perlihatkan juga untuk kita maju ke hadapan lah. Jangan kita berkisarkan yang sama saja, nanti ada pembaharuan bagi setiap golongan masyarakat. Itu menjadi masalah juga. Baik, kita akan berehat seketika. Terima kasih kita ucapkan kepada Profesor Madya Teknologis Dr. Anwar Shahbali Mohamad, Profesor Madya Sekolah Perniagaan dan Ekonomi Universiti Putra Malaysia. Terima kasih. Terima kasih doktor. Kita akan jumpa lagi nanti insya-Allah.